Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Kat pasaraya tak ada hutang-hutang, kalau nak bayar cash on delivery. Baby shower bertukar jadi majelis resepsi. Kuala Lumpur. Jika ikutkan perancangan asal, pasangan selebriti popular Jana Nick dan Dini Schatzman berhasrat mengadakan majelis resepsi selepas majelis pernikahan berlangsung di utara tanah air tahun lalu. Namun, niat itu ditangguhkan karena mahu menjadikan majelis resepsi lebih bermakna dan mencatat kenangan manis buat mereka. Jana berkata, impian mereka untuk menjadikan majelis resepsi itu serampang dua mata. Pada masa yang sama, mahu berkongsi kegembiraan meraihkan kehadiran zuriat pertama. Majelis resepsi ini sudah dirancang awal. Semua tempahan sudah dibuat dan wang pendahuluan pun sudah dibayar. Baju kawin pun sudah siap sejak tahun lalu lagi. Kami tangguhkan majelis sebab kami hargai majelis pernikahan dan tak perlu ada majelis kedua. Bila sudah buat bayaran, kami tak boleh nak minta wang kembali. Nak tak nak, kami kena buat juga majelis di sini. Kami cuba tangguhkan majelis dengan harapan ia boleh menjadi majelis akikah atau baby shower. Namun, selepas setahun menunggu, kami masih belum terima berita gembira, maka majelis resepsi kedua ini diadakan supaya tetamu yang hadir dapat mendoakan kehadiran malaikat kecil dalam perut saya, insya Allah, katanya kepada berita harian online. Pasangan sama cantik sama padan itu diraihkan dalam majelis gah bertemakan warna hitam di sebuah hotel terkemuka di Putrajaya baru-baru ini. Tambahan pemilik nama lengkap Nurul Jannah Munir itu, mereka sudah bersedia menimang cahaya mata dan berharap impian itu segera dimakbulkan. Dalam ramai-ramai yang hadir, kami tidak tahu doa siapa yang lebih afdal dan doa siapa bakal diangkat Allah. Saya memang mahukan anak segera kerana dalam kerjaya seni dan hidup, saya sudah capai apa yang saya mahukan. Tiada benda yang ingin saya kejar, selain mau menjadi seorang ibu. Luah pelakon film Jemputan ke Neraka itu. Pada majelis itu, Jana gagal menahan sebak apabila suami tercinta menerusi ucapan dibuat dalam bentuk rekaman video memberi keizinan untuknya sambung belajar, yaitu sesuatu yang diimpikan selama ini. Keinginan sambung belajar timbul sejak 2 tahun lalu. Setiap kali saya tanyakan perkara ini pada Dini, tiada sebarang reaksi diberikan. Saya sangkakan suami tak nak sokong niat saya untuk sambung belajar, namun rupa-rupanya dia nak buat kejutan. Saya akan melanjutkan pelajaran dalam bidang perfilman di luar negara. Lokasinya dirahasiakan, ungkap aktris berusia 29 tahun ini. Sementara itu, mengulas perjalanan setahun bergelar suami istri, Dini menyifatkan tempo dilalui sebagai fasa membahagiakan. Satu pengalaman cukup indah dan semuanya berjalan lancar. Kami banyak belajar untuk mengenali antara satu sama lain. Belajar mengenali pasangan dengan lebih dekat adalah fasa yang paling menyeronokkan dalam perkawinan, kata pelakon berdarah kacukan Melayu Switzerland ini. Antara rekan artis memeriahkan majelis resepsi itu termasuklah Datuk Aflin Soki, Irma Fatima, Nora Danish, Umi Nazira, Awal Asari, Shah Ali Ahya, Dian Daniel, Emma Maimbong, Nazim Othman, Kit Fu, Putri Salaliana, dan Sherry Al-Haddad. Terdahulu, Dini dan Jana melangsungkan perkawinan di sebuah resort mewah di Langkawi pada 10 Juni tahun lalu. Majelis tertutup itu menyaksikan Jana menerima mas kawin sebanyak Rm2.703 sebagai simbolik tarikh perkenalan pada 27 Maret 2019.
Pelajar tak duduki SPM boleh ke Giat Mara, Ashraf Wajdi. Kuala Lumpur, pelajar yang tidak menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 di Pelawa memohon latihan di Giat Mara. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, 10.160 pelajar yang tidak hadir SPM tahun lalu boleh mengikuti program di 232 cawangan Giat Mara seluruh negara. Katanya, program pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET, Majlis Amanah Rakyat, MARA, menawarkan latihan kemahiran sehingga ke peringkat tertinggi. Giat Mara juga telah mengenal pasti bidang-bidang baharu yang diperlukan di pasaran, termasuk bidang berteknologi tinggi seperti Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, IoT, robotik, Electrical Vehicle, EV, Renewable Energy Vehicle, REV, dan banyak lagi, katanya media sosial. Beliau berkata, program TVET Mara dijalankan dengan kerjasama rapat dengan penggiat industri agar tenaga mahir yang dilatih di Giat Mara terjamin peluang pekerjaan. Giat Mara sedang membuat kajian secara holistik semua programnya agar berdaya maju dan mampu menyediakan tenaga mahir mengikut piawaian pasaran dan industri di peringkat antarabangsa. Setiap manusia dijadikan Allah punya kekuatan tersendiri. Yang kurang cemerlang dari segi akademik, yang berorientasikan membaca dan peperiksaan bertulis, boleh cemerlang dalam bidang kemahiran seperti bidang TVET. Katanya, Ashraf berkata, langkah itu selaras dengan saranan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, yang juga pengerusi Majlis TVET Negara untuk memastikan TVET menjanjikan gaji premium kepada anak muda dan menjadi pilihan utama kerjaya masa depan. Semalam Ketua Pengarah Pendidikan, Azman Adnan, mendedahkan sejumlah 10.160 daripada 385 calon baharu SPM 2023 tidak hadir menduduki peperiksaan itu.